Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini ringkas sangat. Tapi sebelum kita jump pada topik kita, Man, aku nak bincangkan kenapa kita berdua ya hari ini. So, yelah, kalau tanya kenapa kita berdua, sebab yang paling kacak kita orang berdua je lah. Yang lain tak ada gimana sangat. So, sebab tu lah. Asal baik aku termasuk juga. Agak kena cakap kau seorang ni. Okey. Man, isu ringkas. Walaupun setup kita macam interview kerja, aku mungkin pekerja sebab aku paling muda. So, Pekerja muda ya, mesti Man, tak boleh. Okey, konsep ringkas. Topik ringkas, isu Palestin. Tapi isu Palestin aku nak sentuh kali ni. Kenapa isu Palestin dipolitikkan, Man, sekarang? Bila kau tanya aku, kenapa isu Palestin dipolitikkan dan sebagainya adalah, kita sedar bahawa Malaysia ni memang kita fight isu Palestin ni lama. Sejak merdeka lagi. So, bila kita tengok pasport kita, aku rasa hanya beberapa je memang negara yang tak iktiraf Israel lah. So, kita memang fight isu Palestin ni lama dan sebagainya. Tapi apa yang menyedihkan dalam perjuangan kita tentang isu Palestin ni, Gaza dan sebagainya, isu ni nampaknya bukan hanya sekadar solidariti, tapi juga permainan politik oleh setengah pihak. Bagi aku, bila kau tanya aku untuk isu Palestin, aku semua setuju bahawa tak ada natural stand. Maksudnya tak ada neutral lah. Maksudnya kau kena pilih Israel ataupun Palestin dan sebagainya. So sini kita kat Malaysia memang Palestin sebagainya, kerajaan dan hampir sebahagian besar lah kita kata. Tak boleh kata 100%, tapi sebahagian besarnya memang sokong Palestin. Tapi Sekejap. Bagi aku masuk sikit. masuk. Aku masuk sikit. Tapi poin ni aku nak jamkan kau bang. Kalau dalam dua, bagi peluang tak aku hunyak kau. Okey. Teruskan. Okey, Man. Ada dekat sosial media yang menyatakan dia tak ambil stand, dia ambil tengah-tengah lah. So, apa poin kau tentang orang macam tu, Man? Baco, play safe, apa? Dan aku harap kau jujur, jangan jadi politician lah. Okey. Bila kau tanya aku, ada orang kata je lah, kita tengok memang ada artis ataupun pengaruh sosial media lah. Apa tu berpengaruh tu? Influencer lah. Maksud Inggeris ni influencer. Berpengaruh ni maksudnya orang, yalah, influencer lah. Ada orang kata tentang neutral dan sebagainya. Bagi aku satu benda. Bila seseorang itu mengatakan stand, macam mana? Stand untuk neutral, dia menunjukkan satu benda je bagi aku. Dia terlampau takut kehilangan satu benda. Kita kena sedar bahawa perjuangan isu Palestin ni bukan sekadar isu kita suka tak suka. Dia juga melibatkan duit makan orang. Tapi bagi aku macam ni, jika kau betul-betul fight isu Palestin, kau takkan takut pendapatan kau. So kau akan okey, kau akan dapat. Tapi aku tak nak pergi situ lah sebab kau tanya soalan yang tak ada bincangkan. Apa ni, kita apa interview ke? Interview. Aku tanya kau. Tapi aku nak stand aku lah. Bagi aku aku kurang cakap benda ni, tapi aku rasa kau setuju dengan aku bahawa kerajaan Malaysia ni adalah kerajaan yang tegah lah. Ya, setuju. Bagi aku rasa hanya dua, kita kata, pemimpin negara kat dunia ni yang betul-betul outspoken. Maksud outspoken ni sangat vokal tentang isu Palestin. Yang pertama adalah Malaysia. Tapi Turki. Yang kedua adalah Turki. Yang lain semua pelisih, main beri batuan dan sebagainya. Ya, tapi korang kata kenapa dipolitikkan, bagi aku satu benda je. Orang itu adalah bacol. Dan aku cakap dah berdepan lah. Aku kalau politik aku cakap bacol. Kalau orang biasa aku diam je. Sebab bagi aku isu Palestin, bagi aku tak ada masalah untuk semua orang fight. Tapi bila kau nak fight isu tu dan kau gunakan perhimpunan ataupun perjumpaan dan sebagainya untuk tembak pihak lawan ataupun parti berbeza, bagi aku itu benda yang bacol lah. Okey. Tapi kau bagaimana pula? Aku straightforward, Man. Aku rasa orang politik ni, aku jujur dengan orang politik. Aku jujur dengan diri aku. Dan podcast ni aku sangat jujur jadi diri sendiri. Aku tak fake. So aku nampak orang politik, parti politik ni, satu, mereka ada sifat bersaing tu. Walaupun isu ni isu Palestin. Mereka still kata, okay, dekat Aziata sikit, dekat aku ramai. Dia still nak banding-bandingkan. Dia nak tunjuk bahawa sokongan dia ramai. Dan satu lagi nak tunjuk bahawa dia ni power dari segi mobilas. Mobilah orang untuk turun. Sedangkan aku bukan kerajaan, tapi aku boleh mobilah beramai untuk turun. Dia still nak show off. Dan aku tak, orang politik ni, paling penting aku, episod lepas aku ulang poin sama, episod ni aku ulang sama. Manusia tak pernah lari daripada sifat dengki, Man. Okay. Dia akan dengki each other. Dia nak tunjukkan dia paling perform. Maksudnya normal lah kan, manusia be manusia. So, solidariti aku pula. Poin aku kat sini, orang politik ni, kalau dia nak tunggang isu ni, nampak sangat dia tak mature. Tak ada isu lain lagi. Dia nak bersaing lagi power. Yes. Straight forward, tak mature. Dan bila kau cakap benda ni, aku rasa kita kena tegaskan lah dalam Yuana ni. Satu lah soalan mudahnya, bila kita sembang isu Palestin, semua orang kena fight. Siapa nak fight teruskan, siapa nak neutral pun nyatakan.
Bagi aku hak korang lah. Tapi aku rasa kita dulu masih fight isu Palestin lah. Kita konsisten lah. Aku isu Palestin zaman aku sekolah rendah ikut. Ya, betul. Aku start sekolah rendah. Aku main Facebook. Dulu main tukar-tukar profil. Sama budak-budak dulu main tukar-tukar profil. Kau boleh klik, tukar profil sebagainya. Aku isu Palestin aku konsisten lah. Tetapi, yalah, aku tak pernah menggunakan isu Palestin ni untuk aku dapat, aku katakan ayat mudah, dapat engagement tinggi. Ya, Bagi aku konsisten. Tapi kalau kita nak fight konsisten lah. Tapi aku nak tanya soalan benda kau. Okey, silakan. Ada satu persoalan yang ditimbulkan. Mengatakan bahawa kerajaan Malaysia ni, terutamanya PMS lah, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, hanya bercakap saja. Okey. Hanya bercakap saja. Dia macam tak ada benda yang execution. Maksudnya tak ada pelaksanaan yang cukup signifikan tentang isu Palestin. Okey kau, apa pendapat kau tentang isu? Aku okey. Kalau kita nak mempersoalkan dia, aku bukan penyokong dia, aku tak terikat. Aku bukan ahli parti dia, tak terikat langsung. Tapi untuk seorang Perdana Menteri, mana aku boleh kata, seorang pemimpin negara, lain main kalau kau bercakap soal Palestin dengan dia bercakap soal Palestin. Walaupun dia bercakap je, dia dah menunjukkan satu stand negara tu ke mana. Okey. Clear kan? Tapi negara Malaysia masih konsisten dulu. Ya, memang konsisten. Tapi kali ni, dia wow. Dia sangat garang dan jelas dia katakan. Dan dia upamakan di dalam speech dia menyatakan bahawa Eropah cuba untuk blok dia, untuk halang dia. So dia nyatakan dekat public man. Dulu tak pernah orang nyatakan, walaupun Mahathir pernah. Mahathir pun dulu dia kata dia tak dia bersama Palestin. Dia tak kata ada US, Eropah tengah blok dia. Sekarang Datuk sikit nyata. Dan itu akan menjadi media antarabangsa pick up. Okay. Sebab nampak tekanan dekat Malaysia melalui Euro, bukan Israel tekan. Itu melalui speech pun dia dah ada power. Dan satu lagi aku nak puji dia, dengan stand dia pergi semua negara Arab kan, negara-negara Islam ni, untuk mudahkan kerjasama. Apa plan kita untuk. So aku nampak macam ni, perbincangan dia dengan negara Arab satu, mungkin strategi dia orang dengan Mesir, dengan Turki, strategi dia mungkin aku nampak bahawa dia PMS Malaysia saja akan lock. Yang lain teruskan gameplay demokrasi Memberi batuan sebagainya. Yes, teruskan. Tak nak ada halangan. Itu aku nampak. Dia kan lock. That's why aku rasa ni movement bagi aku. Ni adalah fasa pertama untuk kita tengok negara Arab bergabung sekali lagi. Bergabung dan betul-betul menunjukkan pendirian ni, bukan hanya mengundi dekat PBB, Gencatan Senjata, mungkin ada movement lain yang mereka sanggup buat untuk sekali lagi. Ini yang aku nampak. Tapi aku nak tanya satu soalan kau. Aku rasa isu ni ramai tanya. Aku tahu kau nak tanya soalan aku. So aku tanya kau dulu. Okey, silakan. Ramai kata bahawa kenapa kita ni tak atas askar. Okey. Aku malah borak benda ni, tapi aku rasa ada orang DM. So cakap kat stand kita pasal benda ni ataupun bincangkan benda ni. Ya, kenapa Malaysia ni bercakap saja? Kenapa tak hantar askar ke Gaza dan sebagainya lah untuk membantu kawasan. Bagi kau apa pendapat kau? Okey, clear man. Benda ni kau jam. Okey, kau tanya aku pendapat aku. Clear kat. Okey, sebab kita bersama dengan bersama dalam negara-negara berkecuali. Okey, untuk kita faham, kalau kita dah decide tu ada dalam kumpulan negara-negara kecuali berkaitan dengan isu Palestin ni, jika kita go above dari perjanjian tu, so if kita kena attack, negara-negara berkecuali tak akan backup kita dah. Itu masalahnya. So, okey, kita kena faham untuk kita movement untuk atas askar, dia ada dua. Kau atas askar untuk berperang ke atas askar untuk UN? Yalah, faham. Satu untuk UN, dua maksudnya untuk PBB, hanya untuk mengamankan keadaan. Tak ada pistol, tak ada senjata. Dia hanya pergi tu. Itu saja. Adakah kita atas askar untuk berperang? Itu dua type berbeza. Tapi untuk statement Tok Mat Asad dekat media menyatakan dia tunggu kelulusan PBB untuk benarkan dia atas askar tak. Aku nampak bukan dia atas askar untuk berperang kali ni. Dia bawa UN kan? Yes, aku nampak dia bawa UN hanya untuk mengamankan keadaan. So stand aku untuk atas askar ada dua type lah. Satu kau nak atas askar untuk berperang, atau nak atas askar untuk mengaman. Kau orang netizen kat luar sana atau rakyat kat luar sana kena faham. Kita ada dua type untuk hantar askar ni. Aku ulang balik point ni. Satu untuk berperang bersama dengan Hamas atau yang boleh bawa senjata lah. Satu lagi untuk UN, PBB untuk mengamankan keadaan. Tapi untuk kita atas senjata semua untuk berperang, kita nak lepas, nak pergi ke Gaza tu berapa negara kita perlu lepas kan? Yes. Ya, itu masalahnya. Kita tak boleh main hantar macam tu je. Kita kena faham bahawa kita kena ada kebenaran negara ni dulu nak lalu negara dia. Yeah. Udara negara dia. dia. Yes. So, dia tak semudah macam
kita nak hantar makanan dekat girlfriend kita, tak semudah itu. Oh, kau hantar macam mana? Aku tak pernah hantar lah. Kan? Aku tak pernah hantar. Tanya je. Okay. So, Man, kau tanya aku pula Okay, aku tanya kau balik. Macam sesi interview lah aku dengan kau. Apa pendapat kau, ringkas, pasal isu Palestin ni? Dah jadi isu atau non-Muslim dengan Muslim. Berkaitan dengan solidariti di sekolah. Okey, sekarang ni semua statement yang dikeluarkan setakat ni yang tak menyokong apa yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Malaysia, KPM adalah golongan-golongan ahli politik atau ahli parlimen yang berbangsa, aku tak nak sebut bangsa, yang non-Muslim. So 12 statement, tak kisah parti mana, ada Gerakan, ada DAP, ada PKR. Okey, faham. So, kau nampak masalah ni punca dari mana sebenarnya? Adakah ini trigger dan non-Muslim disebabkan KPM terus sekolah jenis kebangsaan ni? So, aku macam ni. If soalan kau merujuk adakah mereka ni trigger sebab KPM mengarahkan kepada semua sekolah bawah kerajaan, maksud jenis kebangsaan, bukan jenis kebangsaan dan sebagainya. Bawah kerajaan atau ditaja ataupun dibiayai oleh kerajaan. Menyebabkan diorang trigger. Aku rasa jika betul mereka trigger sebab benda ni, aku rasa benda ni mereka patut sedarkan diri mereka lah. Mereka sedar satu benda. Apabila satu polisi dibuat kerajaan menurunkan polisi itu kepada semua jenis sekolah, semua sekolah bawah kerajaan. So semua sekolah perlu laksanakan. So bila kau tanya juga, bila kau sebut isu ni, kita sedalah isu ni isu tentang kesedaran anak-anak kepada kesedaran anak-anak tentang isu Palestin. Dan kita sedar dalam perkeliling kerajaan pun, dia tak keluar untuk buat demonstrasi sejahtera dan sebagainya. Ya. Dia basically terus terangkan apa sebenarnya secara mudahnya sejarah dia. Sebenarnya apa sebenarnya, kenapa tiba isu Gaza ni berlaku, isu Palestin ni berlaku, kenapa ada peperangan dan sebagainya. Mungkin ada beberapa pihak tersilap langkah membuat perkara, contohnya membuat pertunjukan yang boleh menunjukkan ekstrim dan sebagainya. Tapi itu hanya kesilapan. Perkeliling kita akan fokus. Begitu jelas, tak ada pun demonstrasi semua. Dia hanya pertunjukan ataupun pemakluman tentang sejarah. Ya. Bagaimana caranya ikut kreativiti ataupun kemampuan sekolah lah. Tapi bila ada pihak terlalu senang trigger, dan aku rasa jika betul mereka trigger macam soalan kau, dia trigger sebab perkeliling itu bagi kat semua sekolah perlu buat, tak kira jenis ke tak jenis ke. Aku rasa mereka perlu sedarkan diri balik lah. Sebab aku rasa jika isu ni dibiarkan, kita akan senang, apa-apa polisi kerajaan buat, akan ada satu kumpulan tak setuju, kita tak boleh buat. Ya. Padahal dibiayai ataupun ditaja oleh kerajaan. Dan kau patut cek balik. Ya, kalau betul silap tu kat sekolah seorang je. Bukan kat perkeliling. Kecuali perkeliling kata, tolong buat demonstrasi bersenjata. Akak senjata pasu, senjata mainan, beramai-ramai, akak bakar bendera Israel. Itu lain lah. Ya. Aku bakal kecam kalau benda tu. Tapi kau nak perkeliling, lain. Orang yang dibuat lain. So isunya kat orang, bukan kat kerajaan. Aku setuju. Tapi bagi kau? Bagi aku clear. Clear kat. Kau nak jam aku pula jawab salah. Okay. Aku tak setuju yang ada non-Malay non-Muslim dengan Muslim ni. Poin kat aku kat sini adalah benda paling penting untuk dia cost check. Macam kau cakap, sekolah kena cost check. Kau tahu tak apa yang ada dalam perkeliling tu? Satu, pelajaran minggu solidariti Palestin peringkat sekolah. Itu perhimpunan biasa. Perhimpunan biasa macam nak umumkan ni, kita rasmi kan. Yes. Lepas tu apa lagi buat? Dia buat pelajaran tabung, kutip padama. Dia buat apa lagi? Personal aktiviti kohanian. Aktiviti solat hajat untuk Muslim saja. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia buat tayangan video dan pendengaran lagu yang bersesuaian dengan isu kemanusiaan. Itu je. Satu lagi dia buat apa lagi? Dia buat satu program melibatkan orator atau PVC melibatkan isu Palestin lah. Yes. Dia tak ada sentuh benda-benda lain pun. Dan ini bagus. Kenapa aku cakap bagus? Ini adalah aktiviti luar bilik darjah. Dia perlu diraikan. Yes, okay. Betul. If KPM tak buat, info ni juga akan didapat oleh anak muda atau adik-adik kita kat sekolah melalui sosial media. Dan sosial media tersebar dengan cepat. Sosial media yang disebarkan tu adalah information lah salah atau propaganda yang negatif. Kanak-kanak kita tak ada check and balance lah. Nak check dengan siapa lagi. Betul. Dia dah tengok. Macam contoh, aku terkejut dengan satu perkembangan sosial media ni. Dibuat oleh influencer. Dia punya tagline dia kata apa? Sebab boleh, dek. Ada orang tanya pakai spek. Dia kata sebab boleh. Kawan kau? Aku tak kenal dia influencer. Tapi, poin kat sini, siapa budak sekolah pun guna. Cikgu tanya, kenapa tak buat sekolah, tak buat kerja sekolah? Sebab boleh, dek. Ya, sosial media ni agak tak dijaga. Dia boleh menyebabkan
kefahaman anak adik-adik lah. Tak sebut anak, aku tak kahwin lagi. Adik-adik ni salah faham. Dan bagi aku, ya, betul aku cakap awal tadi, kepada individu, kumpulan dan sebagainya yang mengecam sangat perkeliling kerajaan. Bagi aku, dia patut cek perkeliling. Ya. Dia patut cek perkeliling tu stand kerajaan. Apa yang kerajaan nak sekolah buat. Bila ada pihak lain, macam kau bagi arahan kau di syarikat kau supaya untuk buat dinner. Tiba-tiba dinner tu, contohnya tolong makan kuih-kuih yang boleh makan oleh semua orang. Tiba-tiba satu masa, dinner tu tiba ada arak. Itu ada kesilapan. Kesilapan situ. Ya. Syarikat tu tak silap. Tapi aku tak faham kenapa isu ni. Isu ni nampak terlapor cuba untuk dipanaskan sangat. Ya, Man. Sepatutnya, aku punya point kat sini. Clear cut. Yang mana yang kerajaan ni sekarang ni. Ada menteri. Dia boleh cakap je kat KPM tu. Tak perlu masuk kat social media. Apa kau ada satu meja. Namanya bilik meeting kabinet. Dekat PMO. Gunalah. Kau kan ada WhatsApp group. Kau lah WhatsApp lah. Macam kau borak dia. Bila kau borak dia pun, kenapa isu Palestin ni politik? Aku rasa di saat kita pun mengecam pihak belah sana, dan kita akan kecam kat pihak belah sini. Ya. Maksudnya dua pihak ada kesilapan kat sini. Aku tengok bukan hanya perhimpunan saja, isu perkeliling pun cuba dipolitikkan. Ya. Ini bahaya bagi aku, Man. Lagi aku tak sihat. That's why aku rasa macam pelik sekarang ni. Why pelik? Ada keluar oleh Dr. Mazhar, dia famous lah. Dia penceramah yang famous. Dia mengatakan Ada bahawa mufti boleh. Dia tiga ada statement yang dikeluarkan bahawa dia macam mengata Islamofobia. Islamofobia. Dikaitkan dalam gameplay ni. Dan aku nak tanya kau, adakah betul benda ni dikaitkan dengan Islamofobia? Adakah non-Muslim takut sangat benda ni? Aku tak setuju untuk menyebut non-Muslim. Okey, sebab apa? Aku setuju untuk menyatakan sesetengah pihak. Sebab aku tak suka generalize ataupun generalkan pukul rata semua orang. Di saat, bagi aku, dia akan ada setengah pihak cuba politikkan. Tak kira dia bahasa apa, berbahasa apa, etnik apa dan sebagainya. Betul lah kenapa aku setuju untuk kita bincang isu Palestin ni. Di saat kita mengecam pihak yang cuba membuat perhimpunan, sekadar untuk mengecam pihak belah sana. Kita juga perlu mengecam seseorang yang cuba memutarbelikkan ataupun cuba untuk memanahkan isu ni. Maka bila kau buat stand, kau nak faham apa stand kerajaan dulu. Bukan kau tengok satu video daripada sekolah. Ya mungkin setiap langkah aku boleh sebut kat sini. Ataupun terlalu bersemangat kita boleh sebut. Menyebabkan kau tembak kementerian begitu saja. Ya, bagi aku itu benda yang sangat-sangat tak dewasa. Dan sangat tergopoh-gapah dalam menjuarai satu isu Palestin ni. Dan aku boleh kata isu begitu pun, orang begitu pun, kumpulan begitu pun, cuba untuk politikkan mungkin untuk mendapat undi tertentu. Ya, tapi untuk pendengar di luar sana, untuk kita terangkan kepada pendengar di luar sana, yang kita ni bukan Jacom atau site tu yang dibayar oleh KPM. Kita menyatakan perkara jujur dan ikhlas yang apa yang berlaku dekat keadaan sekarang Malaysia. Nak sosial media lah. Yes. Dan tapi kita kita dah cakap banyak isu KPN sebagainya. Mungkin kau nak terangkan apa benda yang perlu kau ataupun orang kat luar sana perlu faham tentang isu Palestin bagi kau. Okay. First, orang di luar sana yang perlu faham isu Palestin ni adalah clear cut, Man. Dia sebelum kita nak bersuarakan semua isu, kita nak faham sejarah dia. Kenapa benda ni. So, dia banyak. Kalau kena cerita tentang Fatah, Hamas ni, aku rasa korang pun dah banyak info ni. Tapi untuk korang lebih faham, untuk pendengar di luar sana, benda paling penting adalah macam mana konflik antara negara-negara. Bukan negara Palestin dengan Israel saja. Dia dah campur tangan negara lain dah. Dan korang kena tengok macam mana geopolitik dekat negara tu dan memain peranan dekat politik antarabangsa dia. Dan itu korang kena tengok. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sebagai orang di luar sana, maksudnya rakyat di luar sana, kalau boleh lah, aku cuma nak harapkan teruskan apa yang korang buat, iaitu sebarkan apa yang berlaku di Palestin, sebarkan apa yang suasana dekat Palestin dan apa masalah dia, terus sebarkan selaju fitnah. Dan if korang nak boykot, nak guna kempen boykot untuk boykot semua produk-produk yang dikeluarkan oleh Israel atau produk-produk yang ada link dengan Israel, if korang berjiwa Israel, berjiwa Palestin lah. Berjiwa Palestin lah. Maksudnya korang bersama Palestin. Teruskan boykot. Aku straight forward kata, boykot je. Boykot je. Macam mana kita nak lawan
Aku beli rasional lagi pilih ni. Kau nak hantar askar macam mana? Yes. Kau pun tak pergi PLKN. Kau nak hantar askar, kau pun tak pergi PLKN. So pergi dulu. Tapi dah lebih baik. Tapi yang penting sini, beli rasional. Apa kita boleh buat? First, sosial media kita. Kawal sebaik mungkin. Teruskan. Make sure naratif barat atau naratif-naratif yang negatif ni tidak berjaya untuk conquer kita. Kita teruskan. Yang kedua, teruskan boycott. Boycott sebaik mungkin. Yang ketiga, korang ada dana atau ada sumber kewangan lebih, teruskan bagi sumbangan dekat amal Palestin. Banyak NGO-NGO yang boleh dipercayai. Yang keempat, yang paling penting untuk yang Muslim lah. Kalau boleh kita spend time masa kita untuk berdoa sebagai sahabat-sahabat kita kat Palestin. Selamat. Okay? Okay. Terima kasih. So, kalau kau tanya aku, perkara yang begitu bagi aku lah, bila kau buat isu Palestin, satu benda mesej aku paling, dua mesej lah. Pertama, apa yang KPN nak teruskan. Ya. Teruskan menyatakan kenapa negara yang bernama Malaysia ini membuat satu stand untuk tak iktiraf negara Israel. Kita perlu terangkan pada anak-anak lagi, aku tak kahwin lagi, adik-adik kat bawah sana yang sekolah rendah dan sekolah menengah dan sebagainya. Kita terangkan, Israel ni apa benda? Dia bukan negara. Ya. Dia adalah penjajah tak apa negara. Ya, perlu diterangkan. Perlu diterangkan. Kenapa sejarah-sejarah 75 tahun dan sebagainya. Supaya orang faham. So, if ada subuh-subuh ya, mungkin zaman aku beza. Kita sekolah rendah tak rasa sangat sosial media ni. Tapi dengan sosial media yang menelusuri rakyat tanpa mengikut umur ni, menyebabkan perlu dikawal dan perlu beri pendidikan yang baik lah. Itu sekolah lah. Tapi of course, aku setuju setengah pihak kata, untuk kita perlu pastikan tiada usul-usul yang boleh membahayakan ataupun memberi mesej negatif lah. Itu betul ya, untuk kita kawal. Tapi tak menghalang benda ni diteruskan. Teruskan. Itu pertama. Yang kedua adalah kepada orang kat luar sana yang menggunakan isu Palestin ni sebagai isu politik, sudahlah jadi bacol. Aku cakap lagi sekali, sudahlah jadi bacol. Teruskan kalau buat perhimpunan 20,000, 50,000, 100,000, teruskan. Semua itu hak masing-masing. Tapi jangan gunakan perhimpunan yang menunjukkan solidariti ini atau dicemarkan perhimpunan ini dengan sifat-sifat politik yang tak beri manfaat pun pada perjuangan isu Palestin. Akhirnya, aku percaya rakyat Malaysia ni rasional. Kita faham isu Palestin kan isu antara Islam dengan bukan Islam, tak. Dia isu tentang kemanusiaan. Ya. Kita pastikan satu negara yang dijajah dan cuba dikawal oleh negara-negara besar ni akhirnya mencapai kemerdekaannya. So, itu saja isu Palestin kita. Okay, clear man. Clear. So, aku nak jump pada isu yang lebih seronok untuk kita dengari. Okay, ini berkait dengan ekonomi. Untuk semua pendengar di luar sana, ini berkait dengan ekonomi. Dan isu dia yang kau tahu tak? Pelabur asing jual saham Malaysia. Okay, dia ada benefit dan ada negatif. Yes. So, tapi sebelum kita jelaskan, boleh kau jelaskan apa peranan pelabur asing dalam negara kita ni? Okay, ayat mudahnya sini. Aku ni negara. Contoh aku ni negara lah. Kalau tak aku ni negara, aku nak buat gelas Yuan 10. Okay, contoh aku nak buat gelas Yuan 10. Satu gelas Yuan RM10. So 10 dekat 10, 100. Tapi aku hanya ada, let's say, ni ayat mudah dia. Aku cuba semua orang faham. Ayat mudah aku hanya ada RM30 je. RM30 je duit aku ada. Tapi aku nak produce 10 ni. So aku bukan 70 ni. Kawan kau lah pelabur asing datang, man aku nak melabur RM70. ya. So aku mampu hasilkan 10. Begitulah ayat mudahnya. Aku buat, kau nak melabur untuk dapat keuntungan juga. Sebagainya. Ayat mudah begitu. Maksudnya kau nak beri macam mana? Kau nak lah, aku tahu nak mudahkan pelabur. Tapi maksudnya kau nak dapat keuntungan dengan meletak duit kat situ. Ya. Tapi bila kau tanya tentang pelabur ni, supaya kita semua faham, ya kau pakai terlalu lebih detail, ada satu trend kat market, kat bursa Malaysia bahawa keluar kita kata pelaburan keluar lah kita sebut. Okay. Pelaburan keluar di bursa Malaysia ni semakin meningkat. Aku rasa 200 juta keluar minggu lepas. Itu menyebabkan satu perkara yang perlu dibincangkan. Tapi mungkin aku tak nak pergi jauh sangat ekonomi lagi. Mungkin kau nak terlalu sedikit. Apa yang berlaku dengan bursa Malaysia pada minggu lepas? Okay, jelas bursa Malaysia, bursa Malaysia adalah tempat untuk korang faham semua, adalah tempat untuk jual beli saham. Di satu supermarket, kat situ ada company dan kau boleh beli saham. Tapi untuk kau faham saham ni apa? Saham ni hak milik tau. Maksudnya if kau beli saham company tu, kau dah ada berapa persen untuk jadi pemilik company tu. Okay. So, sebab tu aku cakap ada benefit, ada negatif. So, dengan kurangnya man. Sebelum itu untuk bursa dan market sekarang ni kebanyakan
pelabur luar negara, dia jual saham Malaysia balik. Dia tak nak pegang lah saham Malaysia ni. Dia kata saham Malaysia ni tak power lah untuk pegang. Okay, it's never mind. Power tak power. Okay tak okay. Dia banyak faktor. Dia faktor dalaman dan faktor luar kan. Okay, contoh Aku negara A. Aiman negara B. Kalau kau melabur kat negara aku, kau dapat faedah 5%. Tapi kalau kau labur kat negara Aiman, kau dapat faedah 10%. Kau pergi negara aku, negara Aiman. Mesti negara Aiman. Sebab tu aku ajak banyak faktor. Tak boleh kata istilah faktor Indonesia. Tak boleh kata sebab Datuk Seri menyatakan pendapatnya tegas soal isu Palestin. Menyebabkan pelabur pembeli saham yang ada jual balik saham. Tak macam tu. Buat orang bisnes ni dia tak fikir sangat efek tu. Dia hanya fikir keuntungan dia je. Yes, itu poin paling penting untuk kau tengok. Jangan cuba untuk fitnah bahawa ni sebab aku tengok ada setengah orang menyatakan punca saham ni jatuh. Bukan saham jatuh. Orang jual saham Malaysia ni sebab menteri selalu cerita soal hutang negara 1.5 trilion. Yes. Benda tu dia cerita. Okay, benda tu untuk kau faham, dia memang ada efek dia. Tapi untuk sebuah negara untuk lebih clear, dia kena lebih transparansi. Maksudnya lebih jujur terhadap dia punya kewangan negara dia. Yes. So benda tu dia cerita. So Man, aku dah cerita sedikit faktor dia lah Man. Kau nak jauh dengan aku, kau nak lari dengan aku. Okay, senang. Apa kebaikan Man kalau pelabur datang ni Man? Sebab apa aku cakap ini Man? Aku be rational lagi plan ni. Aku sangat pro kepada Malaysia. Malaysia. Okay. Maksud rakyat Malaysia lah. Maksud, okay. Malaysia dinaikkan dengan rakyat Malaysia. Maksud Indonesia lah. Okay. Faham kan? So dibantu oleh Malaysia sendiri. Maksud rakyat Malaysia bantu Malaysia untuk naik. Okay. Tak perlu. So aku sangat faham macam tu. Sedang aku sangat anti kepada pembelian saham daripada luar sebenarnya. Okay. Sebab apa? Sebab apa aku anti? Bahaya. Okay, kau buat statement tu. Kena dengar. Okay. Kau tahu aku tak suka sangat. Bukan anti lah. Tak suka sangat benda ni berlaku. Sebab pemilikan orang luar negara ni terhadap hak milik Malaysia ni jadi bahaya. Contoh aku company A. Aku bagi mudah untuk semua faham. Aku company A. Saham aku 40% orang luar yang beli. Dah 40% tu orang bukan Malaysia. Okay. It's nothing will happen bro. Okay. Kadang AK pun kita keluar semua. Nothing will happen. So that's why lah aku tak suka sangat. Dan aku lebih suka untuk orang Malaysia beli saham Malaysia sendiri. Okay. Aku okay. Pertama aku rasa kena maklum kat sini. Dalam saham dia ada dua jenis saham. Satu saham pemilikan, satu saham untuk dapat dividen. Okay, kena faham. Kebanyakan saham yang dijual ada saham yang untuk dapat dividen. Dan aku tak nak sebut dari English. Ada saham honoring, saham apa? Aku lupa. So, preferable, aku lupa nama ayat dia. Tapi kebanyakan dijual lah saham yang untuk dapat dividen. So tak ada isu pun untuk menjawab soalan kau tu. So, tak ada isu pun. Tak ada negatif. Tak ada pemilikan pun. Okay. Betul man. Aku baca lebih dari 25 juta ni untuk saham. Dia bukan pemilikan. Dia saham dividen. Okay. Sorry, I salah. Dia ada dua jenis saham. Saham pemilikan dan saham untuk dapat dividen. Okay. Tapi nak pergi pada soalan kau. Kau soalan tentang polisi. Kenapa kita nak biar orang luar beli? Okay. Kau nak faham kat Malaysia ni, aku lebih banyak mudahnya hanya 1% je duit kat Malaysia ni. Duit dunia. 99% adalah duit luar Malaysia. So bagi aku sangat pelik untuk kau tak nak orang luar duit yang ada 99% kat luar tu untuk invest. Itu pelik. So aku jawab soalan kau dengan mudah je. Okay, itu satu. Tapi aku nak terangkan benda yang simple. Aku rasa ramai tak faham. Apa faktor menyebabkan bursa ni ataupun aliran keluar ni meningkat? Dia banyak faktor lah. Pertama adalah satu faktornya economic factor lah. Faktor-faktor ekonomi contohnya tentang dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua tentang kadar aku ingat Inggeris je. Interest rate. Sebenarnya apa? Kadar faedah man. Kadar faedah. Aku nak jumpa faedah. Kadar faedah. Yang ketiga, kadar faedah maksudnya OPEC lah. Okay, sekarang 3% Malaysia. Orang lain lagi tinggi. So, yang ketiga adalah tentang political stability lah. Paling mudah kestabilan politik. So, setengah negara yang tak stabil, maksudnya tukar kerajaan setiap tahun tu, akan menyebabkan orang luar susah atau takut nak melabur. Sebab apa? Dia takut setiap kali kerajaan berubah, dasar akan berubah. Yang duit yang dia invest ni takkan cukup mature untuk dapat dividen. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini aku rasa yang aku akan ulas lagi lah. Tentang trade balance ataupun imbangan dagangan. Maksud export import lah. So, setengah pelabur dia tak suka bila import tu terlalu besar, defisit. Menyebabkan imbangan dagangan ni negatif lah. So, import banyak. Tapi yang kelima bagi aku adalah tentang speculation ni tentang, aku rasa isu ni main peranan juga dengan isu Palestin lah, speculation. Okay. So, orang kata macam,
Lah, kita kena sedar bahawa permainan Palestin ni bukan permainan antara Israel dengan Malaysia je. Dia permainan dunia Ya. Tapi yang paling last sekali global economy. Okey. So aku terangkan. Kenapa busa ni aliran keluar ni meningkat? So semakin meningkat lah. Sahabat tahu. Maksud kau? Maksudnya kenapa aliran keluar ni meningkat lah. So orang pelabur asing jual saham dia. Ayat mudahnya begini. Aku selalu konsisten mengatakan bahawa aku cuba nak terangkan sebaik mungkin lah. Semudah mungkin. Bagi aku ada dua faktor yang menyebabkan bursa saham ni aliran keluar dia meningkat. Yang pertama tentang trade deficit atau trade balance. Yang kedua adalah interest rate. Okey, aku terangkan sedikit. Aku akan tanya soalan kau. Kau prepare. Okay. Aku tanya soalan Sorry, kau. aku ekonomi. Trade balance. So ayat mudahnya macam ni. Kau dah faham Malaysia ni adalah negara yang ekspor minyak. Okey. Kita beritahu dah ayat mudahnya. Dah jual minyak. Tetapi tak silap aku start 27 bulan 9. Bulan lepas lah. Harga minyak mentah semakin menurun ayat mudahnya. Okey, bila harga minyak mentah semakin menurun, menyebabkan nilai ekspor semakin menurun. Betul. Sebab harga menurun, value menurun. Ya. It's very simple lah. Kalau kau akan faham lah. Aku cuba terang sebaik mungkin. So, bila ekspor menurun, di saat kita pun ada trade deficit, menyebabkan dia bagi impact pada currency. Itu ayat mudah. Maksud currency pada ringgit Malaysia. Okay. That's why, in the same time, kau akan tengok bahawa ringgit kita agak menjunam. Ada orang tanya, Man, ringgit kita semakin mahal. Naik. Okey, semua dah faham bahawa bila nilai ringgit tu semakin tinggi daripada dolar, maksud dia tengah menurun. Maksudnya sebelum ni RM4, tiba-tiba naik RM5. Jadi semakin menurun lah. So, trade deficit ni atau trade balance ni, dagangan negatif ni menyebabkan dia impact pada currency. Okay. So, bila impact pada currency, dia menyebabkan ringgit akan menjunam dan ini bagi impact pada bursa. Okey, ayat mudah macam ni. Setiap pembelian dalam bursa Malaysia perlu ditukar pada ringgit dulu. Okay. Ayat mudahnya. Let's say saham tu RM1. Orang US ada dolar. Dia kena tukar dalam dolar. Dolar tu kena tukar dalam ringgit. So, bila currency tu jatuh, menyebabkan nilai saham tu semakin murah. Sebab kalau jual balik ke US akan jadi murah sebab ringgit jatuh. Dan sebab itu faktornya dia beri impact kepada bursa saham. Oh, sebab duit jatuh. Duit jatuh. Sebab ingat, pembelian dalam bursa dia kena buat dalam ringgit. So, let's say kau ada dolar ke, ada euro, ada pound sterling dan sebagainya, bila kau masuk bursa Malaysia, kena tukar ada ringgit. Bila duit tu jatuh, menyebabkan nilai saham tu murah. Semakin murah lah. So, dia fikir in future, ringgit akan terus jatuh. Sebab apa dia fikir ringgit akan terus jatuh? Sebab dia fikir juga minyak mentah akan terus jatuh. Dia saham tu. Saham tu stay harga yang sama, RM2. Tapi nilai ringgit tu. Nilai ringgit. Yes. Itu kena explain. Aku risau takut saham jatuh. Bukan saham jatuh, nilai ringgit Yes. jatuh. So, ayat mudah sini. Bila nilai ringgit tu jatuh, menyebabkan nilai saham tu, bila ditukar balik ke USD, Jadi murah lah. jadi murah. Contoh kau beli saham tu RM2 sekarang. RM2. Aku bagi ayat mudah, tak nak 2 juta semua, pening kepala ni. RM2. Tiba-tiba ringgit kita semakin jatuh. Bila kita pelabur luar ni, nak jual balik saham tu, semakin murah. Maksud kau mungkin kau jual ni, kau dapat, kau RM2 dulu mungkin $1. Tiba sekarang, RM3 baru $1. Ini semakin naik. So RM2 kau kena potong. Kau dapat RM1.50 lah. Okay. So kau kurang keuntungan situ. Sebab faktornya, sebab of course, sebab pelabur ni ekonomi sangat lah. Tapi terang sebab okey. Sebab dia fikir satu sebab isu Palestin. Ada permainan kat situ. Aku kata macam global trend lah. Yang kedua tentang bahawa memang pelabur tahu minyak terus jatuh. Bahawa maksudnya trade balance dalam kerajaan ni akan terus negatif. Itu ayat mudah dia. Ayat mudah untuk orang faham. Tapi soalan aku nak tanya kau. Tak kisah apa benda yang jadi, adakah kerajaan sekarang gagal mengawal benda ni? Okay, man. Straightforward. Kerajaan dah main peranan sebagai dia dah mengekalkan OPR pada 3.0. 3%, yes, betul. Ya, itu peranan kerajaan. Kerajaan tak boleh take over more. Dia kena membuat ni melibatkan market luar. Okey. Okey, kalau kita nak kata kerajaan kena naikkan duit, naikkan nilai OPR. ringgit semakin kena kukuhkan. Okey. Okey, but kalau kerajaan spend dari Rizal sekalipun, Rizal tunai dalam ringgit Malaysia sekalipun, nak naikkan nilai ringgit, dia tak malu because the market luar tu main peranan. Yes. Yang macam kau cakap minyak. Yes. Minyak dunia dah main peranan. So macam mana how tu aku nak sign macam ni? Nak cakap dia gagal, dia tak boleh. Sebab dia faktor luar. Yes. Dia faktor yang sangat global. Yang kita tidak boleh kontrol. Bahasa mudah, kerajaan hanya boleh kontrol apa yang dia boleh kontrol. Yang melibatkan market luar. Macam mana dia nak kontrol, itu dia tidak boleh kontrol. Dia kena biarkan that market tu. Dan that market ni dicatur oleh dinosaur
Kau suka guna ayat tu. Okay, aku guna ayat mudah lah oleh big negara besar lah. Okay. US, China, Rusia. Itu yang pecatur-pecatur dia. Tapi, aku mungkin pandangan beza dengan kau lah. Bila kau cakap bahawa adakah kerajaan tak terkawal? Kerajaan boleh kawal. Tak sepenuhnya lah. Tak, of course. Oh. Tak sepenuhnya. Dia Tapi tak dapat ada efektif benda sebab dia mungkin. boleh buat. Okay, aku beri contoh pertama. Bagi aku tak salah dalam jangka masa pendek aku sebut. Dalam jangka masa pendek untuk OPR naik. Sebab bila aku buat research dan sebagainya, memang kebanyakan penganalisis ekonomi mengatakan OPR akan naik. Sebab pastikan ringgit tu stabil itu pertama. Dan aku rasa terkejut pun kalau ringgit naik. Tapi benda tu yes or no lah nak buat ke tak. Tapi benda paling penting kita tahu bahawa kebergantungan kita pada minyak mentah ni tak bagus. Okay, clear. Okay. Sebab apa kata tak bagus? Tengok berlaku sekarang. Bila gangguan harga pada minyak mentah menyebabkan ringgit kita jatuh, ada orang kata, "Man, ringgit jatuh ni bagus untuk ekspor." Yes, tapi di saat kita masih bergantung pada barang import, contohnya beli fosil, bukan produk tempatan, menyebabkan harga tu naik lah. Ya. Tapi cara dengar aku ada kerajaan lah kalau kerajaan dengar. Tapi setakat ni aku respect pada kerajaan. Dia menarik kan? Dia belajar dari semasa ke semasa lah. Aku setuju lah ada satu ayat daripada seseorang. Kerajaan ni memang semakin baik. Dia nampak budak-budak tapi dia dewasa semakin baik lah. Tapi cara dengan kerajaan, aku rasa kerajaan dah buat dalam beberapa kertas polisi dia. Tapi yang paling besar adalah kurangkan kebergantungan kepada minyak mentah. Dan benda-benda yang terlampau mudah dimanipulasi oleh global market ni, dia bagi impact sangat mudah kepada negara kecil macam kita. Bila minyak mentah jatuh, ringgit terus jatuh dan sebagainya, ada ada global trend. Isu Palestin lagi yang menyebabkan orang buat speculation. Akan contohnya ayat mudah je lah. Speculation ayat mudahnya aku baca dalam research aku dalam negara-negara atau syarikat yang pro-Israel akan boycott Malaysia, akan tarik investment dan sebagainya. Itu speculation. Walaupun tak jadi, tapi orang jagakan benda tu dengan kenyataan tegas oleh PMX sebelum ni. Ya, itu bagi aku benda tu boleh buat, tapi dia perlukan benda yang radikal lah. Sebab minyak ni kau tahu berapa bilion dia bagi kat revenue kerajaan. Tapi yes, salam pada kau. Sebagai budak ekonomi. Bagi kau, adakah apa yang kerajaan buat sekarang ni bagus untuk ekonomi? Okay, straightforward. Bagi aku dengan dasar yang dibentangkan. Okay, apabila kau bentangkan dasar, dia masalah kat sini. Dasar dah bentang kan. First dulu nampak lah kita dapat goyah sikit Sebab dasar ekonomi tak Aku kan kerajaan. Aku cakap rakyat Malaysia lah goyah. Aku kan kerajaan, okay. Aku kan kerajaan. Okay, aku netizen rakyat biasa. Okay. Clear? So, apa ya, Man? Soalan kau macam mana kerajaan bagus tak? Okay, kerajaan dah bentangkan NTR. Bahasa mudah dia green ekonomi berani semua guys. Banyak benda kat yang bentangkan. Tapi pelaksanaan dia, dah aku paling suka benda ni, Man. Kerajaan pun dah bentangkan atas tanggungjawab fiskal. Itu sangat bagus untuk pelabur. Kenapa aku sangat bagus? Satu, sebuah kerajaan yang bagi limit pada diri sendiri untuk berbelanja. Yes. Dan satu lagi, benda bagus tentang tanggungjawab fiskal ni, setiap suku tahunan dia kena bentangkan pembelanjaan dalam parlimen. That's why itu pelabur boleh tengok. Dan itu meningkatkan. Untuk kata kerajaan nego tak, bagi aku, dia dah memenuhi keperluan untuk 1 tahun ni. Maksudnya dia dah tunjuk performanya okey. Tapi aku expect kan, dengan Datuk Seri dengan lantang bersuara sekarang ni, dengan mungkin US atau negara-negara besar tak nak ada kerjasama dengan Malaysia untuk waktu sekarang. Aku punya idea better untuk Malaysia fokus kepada negara dunia ketiga. Okey, terus kan? Okey. Benda ni dibuat, aku lupa di zaman bila, tapi dia buat fokus pada negara dunia ketiga, negara-negara yang tak famous seperti Afrika, dan dunia ketiga yang tak maju, tak moden lagi. So fokus dia, kita fokus melalui pelaburan ke sana. Kita fokus ke sana untuk dapat duit lebih banyak kat sana melalui minyak. Kita pernah dapat, aku pernah dapat kat Afrika. Yes, banyak negara. Ya, banyak. So fokus ke sana. Bagi aku, untuk you catur the gameplay antarabangsa ni, you kena ada support juga. Okay. So aku sangat suka dengan ASEAN, tabung kewangan ASEAN tu. Okay, itu move yang bagus sebenarnya. Untuk ada kerjasama dalam ASEAN dan mengurangkan kegunaan dalam. Kau dah saling aku, alhamdulillah. Kan? So itu same aku grade pointer tinggi kot ekonomi UM. Tapi akhirnya kau ikut aku lah. Tapi benda paling penting, Kak Jan straightforward, lekat, dah buat apa yang dia boleh setahun. Tapi untuk go kepada macam aku cakap negara dunia ketiga tu, memang take time. Personally, Man. Personally, dengan Tengku Zafar tinggal berapa tahun lagi untuk jadi menteri? Tengku Zafar tak penting. Okay. Tapi yes, aku nak tambah sikit. Dah, kau terangkan ayat mudahnya dari sudut dasar ekonomi.
Tapi bagi aku bila kau sembang tentang adakah kerajaan ni buat benda yang bagus, aku bagi A- kepada PMS. Sebab KS ke? Tak. Aku bagi A- kepada PMS. Sebab apa? Bagi aku dia bersungguh lah. Dan seluruh public bagi aku sebagai orang yang tak ada dalam kerajaan, tak kerja dalam kerajaan, aku tengok dia betul nak buat sesuatu. Pergi sana, pergi sini dan sebagainya. Bagi aku itu effort dia. Tapi aku rasa, aku setuju dengan satu statement benda ni. Yang bahawa PMX ni tak ada team baik. Oh, TMJ dia cakap benda ni. Yes, TMJ sebut. Bagi aku setuju benda tu. Bagi aku, kenapa? Aku akan bagi A+ pada PMX tau. Jika dia berani ubah kabinet dia. Pastikan kabinet dia cukup perform. If perlu kau ambil orang yang bukan dalam kerajaan sedia ada sekarang. Contoh bukan kerajaan teknokrat lah. Contohnya bekas-bekas CEO dan sebagainya. Okey, bagi aku tanya kau. Ya, bagi aku cakap dulu. Okey. Yang perform, bagi aku itu benda yang penting. Sebab apa? Walaupun kau hebat sebagai PM, tapi if kabinet kau tak cukup function, menyebabkan kau kena carry 30 orang. Kau takkan mampu buat. Nak pergi jauh, berkumpulan. Nak pergi dekat, berseorangan. Ya. Okey, aku tinggal soalan kau. Okey, aku tanya kau. So, if PMF pilih, aku tak kisah ahli parlimen, atau nak nanti orang lain, senator ke apa, tak kisah. Kau nak cadangkan nama siapa? Aku nak cakap siapa? Sejujurnya aku tak ada nama lah. Sebab aku bukan seorang yang pakar menilai seseorang dalam kerja kabinet. Sebab aku tak nak duduk dalam kabinet. Okey. So sejujurnya aku tak tahu apa environment dan kemampuan yang perlu ada pada seorang untuk menjadi ahli kabinet bagus. Sebab apa aku cakap ni? Aku pernah tengok seorang yang aku rasa hebat duduk dalam kabinet, di dalam kabinet dia barai. Aku pernah nampak benda tu. That's why aku tak berani letak. Tapi perubahan perlu ada dalam kabinet. Yang akhirnya pasukan yang tak bagus akan membebankan PMS. Dan akhirnya apa yang nak buat, ikutlah berapa ketah polisi pun diterbitkan nanti. Kumpulan kau jenis relax, sambil lewa, tak kisah sangat asal main politik kat belakang, contoh gitu. Atau fikir dia nak, aku nak menang next. Aku tak akan pergi mana. Itu aku akan bagi A+ pada PMS. Jika dia berani buat benda. Ini masanya bagi aku, PMS berani membuat perubahan radikal untuk pastikan negara ni bergerak lebih laju. Bukan tak bagus sekarang ni. Lebih laju untuk pastikan berapa dasar yang tengah diterbitkan, yang sudah diterbitkan, bergerak mengikut timeline yang telah ditetapkan. Itu penting. Aku kesian tengok dia. Dia carry semua orang. Ya, dia abang long lah. Abang sulung. Abang sulung. Abang dia lain. Dia carry semua orang. Tapi aku pelik agak. Apa sekarang tak ada reshuffle kabinet lagi? Tak lantik lagi menteri. Itu aku cakap. Sebab aku rasa PM ni dia, aku faham lah. Aku nak ada sembang ni sedap kita kat luar. Jadi PM kita sakit. Tapi aku suka rational bila borak ni. Ini aku tengok bahawa aku nak PM ni sebab mungkin ini adalah merupakan kajian perpaduan. Dia perlukan gabungan ni untuk stabil, menyebabkan dia sangat berhati-hati membuat percaturan. Siapa dilantik dan sebagainya. Sebab sebelum ni memang ada, walaupun arwahan bekas menteri merupakan dari amanah, ada parti lain cuba untuk jadi menteri pula, ganti kursi tu. Ia banyak percaturan dalam mana. Tapi apa pun, aku sebut sebagai negarawan. Aku kadang-kadang ada tak setuju kat pasal PMX, tapi ini aku kena hormat dia sebagai negarawan dan seorang yang sebagai tengah memegang atau menjadi ketua kabinet negara, ketua pentadbir negara. Dia perlu membuat satu keputusan yang radikal dan berani dalam memastikan kabinet yang sedia ada in future perform dengan baik. Sebab kalau tak, dia akan dihentam setiap hari. Isu beras, isu inflasi, isu minyak, semua dia kena. Aku setuju. Tapi the point kat sini man, kita nak bagi bedah pada rakyat. Benda paling penting kita situ pasal saham kan. Kau tahu tak, dekat Malaysia je, majoriti rakyat berbangsa apa yang main saham adalah bangsa Cina. Aku tak pasti, aku tak data. Aku ada data. Aku lepak pula. Aku baca buku Dr. Khalid. Okey. Buku tu promote dia pula. Dia bayar aku. Pemilik saham. Aku baca buku tu. So buku tu melihat aku dari sudut pandang yang sangat berbeza. Dari segi ekonomi dasar baru ekonomi baru. DB, dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru. Dia dibentangkan dan sampai KPI, tapi tidak sepenuhnya. Dia tersangkut kat mana kau tahu man? Dari segi gaji, dari segi itu semua okey. Dari segi saham, pemilikan aset. Orang bumi putera tersangkut kat situ. Dia tak boleh jadi overpower
Dia tersangkut kat situ. Ini bisa menarik, tapi melibatkan saham. Saham adalah aset. So ramainya orang bumi putra dia tidak terlibat dengan saham. Kurang. Tapi mungkin kita akan borak benda tu, tetap memiliki 30% saham di kalangan bumi putra. Okay, future boleh, tak ada masalah. Mungkin kalau sesiapa rakan-rakan yang nak kita borak benda tu, kita boleh borak. Cuma satu mesej kau nak bagi kepada kerajaan, bukan mesej kepada kerajaan, kepada rakyat yang cuba untuk memahamilah apa kerajaan tengah buat. Satu mesej pada orang biasa supaya mereka faham apa kerajaan tengah buat sekarang. Okay, pertama, stop lah tengok TikTok yang bukan-bukan. Okay, stop. Okay, cuba tengok propaganda Sama tu. Okay, cuba tengok TV, berita, Extra Warni, TV3 pun boleh, Bina Prima. ATM tak ada masalah. Cuba untuk spend, kalau boleh anak muda, aku nampak anak muda ni selalu tengok fokus kat mana. Fokus satu je. Dia fokus kat TikTok dia, info kan tu. Info orang dia laju pergi. Info tentang ekonomi. Zen, aku letak ni, aku lelaki yang tradisional lah. Soal lelaki yang saya macam boomer. Aku suka konsep tradisional. So lelaki ni dia kena keluar, dia kena belajar banyak, dia kena jadi seorang something leader. Aku tak sebut lelaki, aku sebut manusia. Kau play safe. Gameplay ni. Tapi baik pada kau minta aku apa? Straightforward. Aku letak sini jelas dan jangan tengok benda-benda bukan-bukan, itu penting. Itu pertama, Mas. Cuba untuk bawa rutin yang baru. Cuba bawa culture yang baru untuk tengok info-info yang penting dan baca sepenuhnya kalau anda baca lah. Kalau anda tengok video tu, tengok sampai habis, jangan tengok separuh je. Okay. Itu pertama, untuk lebih faham kerja. Yang kedua, walaupun benda ni bosan dan dekat Parlimen selalu gaduh, cubalah luang masa untuk tengok Parlimen Malaysia. Kalau boleh tengok apa unsur yang nak tahu apa unsur yang kerajaan bahas kan, kau boleh pergi website Parlimen je. Boleh tengok dekat website Parlimen apa unsur yang kerajaan tengah bahas, apa IUU yang kerajaan tengah bedahkan, dan kau boleh dapat akses tu. Kau boleh download yang benda tu. So, boleh download. Hard copy, senang baca. Soft copy, soft copy. Baca. So, itu yang kedua. Yang ketiga, benda paling penting, if kau dapat info, sebar kepada orang lain juga. Dan info tu make sure sahih daripada website dan kerajaan punya. Itu sangat penting. Jangan dapat info hanya untuk korang je. Itu sangat penting. 3 perkara aku bagi tekankan walaupun kau jam tiba-tiba soalan ni. Dan aku tanya soalan sama dengan kau tak? Okay, man. Ini bukan pada rakyat lah. Aku nak tanya kau. If kau jadi Perdana Menteri. If kau senang sangat soalan ni. Senang ke aku cakap. Senang sangat soalan ni. Soalan yang ada di jawapan. Okay, bagi aku fikir susah sikit. Okay, ada sikit. If kau bukan kau jadi menteri lah. If kau sebagai orang kanan PNS, siapa orang politik yang kau rasa sesuai untuk diletakkan dalam kabinet yang paling perform? Orang politik aku straightforward. Orang politik yang tidak main politik sangat. Orang politik. Okey, aku ada. Apa? Johor Ghani. Aku lah bila kau tanya soalan ni lah, kalau yang bukan politik mungkin ramai yang bagus tapi kau sebut tentang orang politik, maksud dia jadi ahli parlimen aku rasa kau dengan aku cukup rapat untuk mengetahui bahawa aku kagum dengan Johor Ghani nama dia. Datuk aku tak tapi ahli parlimen lah. Ahli parlimen titi masa, bagi aku dia seorang yang sepatutnya dalam kabinet. Aku tak bias, aku cuba sebenarnya aku tak bias, tapi aku tengok dia faham tentang apa dia cakap. Dia sangat bijak. Aku tak tahu kenapa dia faham smart. lah. Dia dapat smart. Aku tak teruja dengan manusia begitu. Aku teruja lepas tu apabila orang tua je dia tak baca skrip. Pemek macam Ahmad tu. Mazlan pun baca skrip. Pemek macam tu. Tapi aku nak kata dia faham lah. Ayat mudah, dia faham apa dia cakap dan menyebabkan aku rasa dia layak untuk dalam kabinet. Tapi itu akulah. Depend orang lain. Tapi yes, kita nak pergi jauh. Aku rasa itu saja dari kita. Untuk podcast kali ni. So lah, seperti biasalah, kita sedar bahawa Yuana ni setiap hari akan berbicara tentang isu. Setiap minggu kita akan tanya soalan dan sebagainya. So, kepada rakan-rakan kat luar sana, jika ada soalan, macam biasalah, kami ada sosial media kami. Kami ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. So, boleh tengok sosial media kami dan paling penting lah. Paling penting, tolong subscribe kami punya YouTube. YouTube kami, iaitu Yuana TV. Kerana kat situ kami akan keluarkan video kami untuk setiap minggu, 2 kali seminggu. So, itu saja daripada kami. Jika ada kerjasama, alhamdulillah kami ada dapat email. Tapi jika masih ada kerjasama untuk kolaborasi dengan Yuana TV, sila email kat email kami, yuanatv@gmail.com.
So itu saja dari kami, daripada saya dan Afiq. So semoga podcast kali ini bermanfaat dan akhirnya memberi input baru kepada rakan-rakan kat luar sana. So Okay. sekian, terima kasih.